Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak tu Lean. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecilkan lengan, kecilkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak tu Lean, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari, dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak tu Lean ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak tu Lean. Jangan terlepas. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Come on yo. InsyaAllah, Alhamdulillah, Subhanallah. Hari ni kita sembang-sembang sikit lah. Kita sembang-sembang santai. Hari ni aku nak share dengan korang semasa aku berkhidmat di dalam tentera, dalam TUDM khususnya. Sepanjang 14 tahun aku berkhidmat di dalam perkhidmatan Tentera Udara Diraja Malaysia sebagai seorang pegawai. Ada benda-benda yang aku menyesal. Apa yang aku menyesal? Ada beberapa benda yang aku buat dan aku tak buat semasa aku berada di dalam servis. Ini adalah pengalaman aku, tapi mungkin juga sama juga yang dirasai oleh anggota tentera yang lain. Tapi sebelum tu, macam biasa guys, tolong tekan butang subscribe supaya kita cepat untuk naikkan kita punya subscriber. Bagi aku support moral sikit untuk aku buat konten-konten yang lagi menarik. InsyaAllah akan memberi manfaat dan menjadi asbab kebaikan. InsyaAllah tekan butang subscribe. Perkara pertama yang aku menyesal lah bila aku dah habis servis, tiba-tiba aku teringat balik masa 14 tahun aku dalam servis, termasuk semasa fasa latihan pegawai kadet. Antara benda yang paling aku menyesal adalah bila PT aku banyak tuang. PT tu apa? PT tu adalah physical training ataupun sesi senaman, ataupun bila ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan kecergasan. Yang paling terutama sekali adalah semasa sesi PT lah. Sesi latihan kecergasan yang biasanya dilakukan dalam tempoh 1 jam dan diambil oleh physical training instructor ataupun PTI. Sebab apa? Bila aku dah berhenti daripada tentera, aku dapati yang aku ni tak fit. Betul. Mungkin korang akan ingat, Askar ni confirm fit. Dan sebenarnya to be honest, bila aku dah semakin senior di dalam servis, aku dapati diri aku dah semakin kurang fit. Dan masa cadet pun, masa first year je aku buat PT ni betul-betul. Tapi bila dah naik senior, bila dah ada junior, bila orang kata dah ada kelonggaran sikit sebagai seorang pegawai cadet, bila time PT je, aku mulai tuang. Dan sebab kita buat PT tu, kita buat beramai-ramai. Jadi adalah orang kata peluang kita nak tuang, kita nak mengelak lah. Sedar tak sedar lah, sebenarnya kalau masa PT tu aku buat betul-betul serious shit punya, buat betul-betul sesi PT tu aku tak tuang, aku tak mengelak, aku boleh dapat badan yang macam aku ada sekarang. Lean, ada six pack, fit, ada muscle-muscle dan sebagainya. Masa aku dalam kadet, aku tak pernah ada six pack. Okey, badan aku kurus yelah sebab kita hari-hari berlari lah, buat PT lah, memang ada pembakaran lemak, pembakaran kalori, tapi end up perut aku boroi. Aku kurus tapi boroi. Dah macam toyol. Jujur aku cakap, kalau dari segi fitness, yang aku yang sekarang ni, yang dah berhenti daripada servis ni, sebenarnya lagi fit daripada aku yang masih berkhidmat dekat dalam tentera. Kalau nak diikutkan lah, okey, bila nak cakap pasal fitness, kalau dalam tentera ni, memang modul-modul yang diaplikasikan kepada pelatih-pelatih tentera ni memang confirm akan buat kau jadi fitness, badan sedap, badan ada muscle, kurang lemak, apa semua, boleh dapat shape yang menarik. Tak dinafikan, ada beberapa orang kawan aku, squad aku yang memang betul-betul bila PT dia memang buat kau-kau punya, memang ada six pack. Tapi ada beberapa kawan aku, squad aku dan termasuk aku sendiri, memang kita orang badan memang out of shape lah. Dan ada juga yang gemuk.
masa dalam kadet kena belasah teruk-teruk tapi end up gemuk sebab dia banyak tuang. Jadi itu adalah perkara yang paling aku menyesal masa aku dekat dalam tentera. Nombor 2, yang ni memang aku menyesal lah, serius lah. Aku tak manage aku punya financial, aku punya kewangan betul-betul. Sebagaimana yang korang tahu, sebagai seorang tentera, daripada fasa korang sebagai pelatih, korang dah dapat gaji termasuk elong-elong, dan gaji tu sebenarnya tak banyak guna pun. Sebab apa? Macam aku cerita sebelum ni, dalam tentera ni banyak kemudahan yang diberikan, jadi korang tak banyak nak keluarkan duit lah. Jadi bila kau tak banyak keluarkan duit, gaji kau dapat pun banyak, dan tambah pula ada kawan-kawan ada sini yang duk cocok kau jadi buat banyak loan. Jujur, aku ada banyak jugalah aku buat loan. Aku buat personal loan, aku beli barang ni hutang, aku beli ni hutang, beli tu hutang, beli laptop hutang, semua aku hutang. Sebab dalam fikiran aku, tak apa, setiap bulan kita dapat gaji, so boleh bayarlah hutang-hutang tu setiap bulan kan. Sebab aku servis pun time tu tak tahu lagi lah dapat tetap ke, tahu lah jangka pendek ke. Dan end up semasa aku dalam tentera, aku tak ada simpanan sendiri. Aku tak buat saving aku sendiri. Apa yang aku harapkan, saving yang aku ada adalah melalui koperasi tentera dan lembaga tambung angkatan tentera. So bila teringat-teringat balik kan, aku yang dah sekarang ni kan, so bila teringat balik, kalau masa kadet dulu kan, aku start menyimpan, aku tak boros, aku tak banyak buat loan, aku menyimpan. Rasanya bila aku keluar tentera, mau dekat puluh-puluh ribu, ratus ribu juga aku dapat simpan kan. Tambah pula, dia dalam tentera ni, dia ada satu kedai, orang kata kedai yang dibuat khas untuk tentera lah, iaitu Pernama. Pernama ni dia banyak jual barang-barang runcit, termasuk juga dia ada jual motor, barang-barang elektrik, apa semua. So bila masa kadet tu, bila kau dah ada duit sendiri, banyak benda yang kau teringin lah. Lepas tu diorang pula buat skim kesuma, skim bayaran ansuran apa benda kejadah lah. Bila kita tengok tu, tiap-tiap bulan rendah gila bayar. Jadi bukan setakat ambil satu barang, 2-3 barang lah ambil juga kan. Dan juga dia punya bunga pula tinggi, dan hutang tu pula prolong sampai kau habis servis, barulah habis kau punya bayaran ansuran tu. Jadi menyesal tak sudah. Biasalah bila kita muda-muda ni kan, kita nak kumpul duit rasa lama. Jadi kalau nak beli cash tu memang mustahil lah bagi aku lah. So shortcut dia, kita buat loan. Dan itu pun aku menyesal juga. Nombor 3, aku dalam tentera tak menonjol sangat. Jujur aku cakap, ada masa-masa dia yang aku secure. Alasan dia sebab aku tak nak buat kerja lebih. Aku just nak buat kerja hakiki saja. Buat kerja yang ikut skop kerja aku berdasarkan jawatan aku sahaja. Dan menyebabkan aku kurang di offer benda-benda yang menarik dekat dalam tentera lah. Dan benda ni aku sedar bila aku lagi 3 tahun, 2 tahun nak berhenti daripada perkhidmatan, barulah aku menonjol dan barulah banyak offer-offer yang diberikan pada aku. Contohnya peluang-peluang macam jadi pembawa alat kebesaran yang di Pertuan Agong, aku dapat jadi Air Force punya representative untuk TN50, aku dapat pegang jawatan pegawai staf 2 walaupun aku masih berpangkat kapten, dan juga banyaklah masa tu tasking-tasking yang best-best yang membolehkan aku travel dan sebagainya. Baru aku dapat offer daripada perkhidmatan. Sebelum tu aku banyak secure, banyak duduk dalam office buat kerja hakiki je. Memang kadang-kadang dalam unit tu sendiri, dalam base tu sendiri, diorang pun tak sedar kehadiran aku. Bila CEO datang ke, bila tengok aku macam kau ni siapa? Aku tak pernah nampak pun. Sebabnya aku tak menonjol, aku banyak secure jugalah. Bukanlah maksudnya aku menjilat, dia menonjol. Menonjol ni maknanya bila ada something, ada tasking, ada peluang untuk kau nak tampil, nak tunjukkan kebolehan kau untuk melaksanakan tasking tu, kau tampil, kau offer diri kau. Itulah menonjol, bukanlah nak tunjuk kau hebat. Tapi benda ni adalah salah satu cara untuk kau nak memajukan diri kau dalam perkhidmatan. Mungkin pada sesetengah orang nak menonjol ni tak bagus. Orang panggil macam mencapap ataupun macam nak poyor, kau je boleh buat kerja, kau semua kau nak buat. Tapi sebenarnya benda ni adalah something yang sangat-sangat bagus bila kau dalam perkhidmatan. Jujur aku cakap, ada 1 tahun tu sepatutnya aku boleh menyertai misi dekat Thailand kot. Tapi disebabkan aku tak menonjol, Panglima tak pernah nampak aku. So bila nama aku dicadangkan oleh aku punya PS1, bila Panglima nak tapis, dia akan tengok, dia ni siapa ni? Aku tak kenal pun. Tak payah bawa dia. So dekat situ aku macam, aduh, menyesal gila lah. Jadi itu pun antara benda yang aku menyesal lah. Dan last sekali, benda yang aku menyesal sewaktu aku di dalam perkhidmatan tentera, aku tak grab benefit, peluang yang
ada. Antaranya adalah peluang untuk menyambung pelajaran aku. Aku masuk tentera ni pakai skim diploma, which is aku commission dengan pangkat lieutenant. Dan sebenarnya kalau dekat dalam tentera ni, kau berpeluang untuk sambung pelajaran kau dan disponsor oleh ATM melalui program KFOS. Ada beberapa orang senior-senior aku, kawan-kawan aku sendiri yang take this opportunity untuk sambung dorang punya pelajaran sampai degree, ada yang sampai master, sampai PhD pun ada. Tapi aku pelik kenapa aku tak grab opportunity ni? Yes. Sebab aku anggap masa tu otak aku dah tepu. Otak aku dah tak boleh terima pelajaran. Aku dah malas nak study, malas nak attend kelas, malas nak buat assignment, tesis lah, apa benda lah, nak ambil exam, aku dah malas dah. Bila fikir-fikirkan sekarang ni, aku rasa ni memang satu alasan yang paling bodoh lah. Sebab bila aku dekat luar sekarang ni, baru aku sedar lah yang orang kata taraf pendidikan tu, kalau kau ada degree lah at least, jika nak dibandingkan dengan diploma, bila kau ada degree ni, kau punya peluang nak dapat kerja, nak dapat jawatan yang tinggi tu, orang kata lagi cerah lah. Tambah pula aku dah ada pengalaman bekerja selama 14 tahun dalam tentera lah. Dan macam aku cakap tadi lah, tawaran sambung belajar ni percuma, disponsor. So itu memang aku sangat-sangat menyesal lah. Serius, aku sangat-sangat menyesal lah. Kenapa aku cerita semua ni? Sebab aku harap korang-korang yang plan nak masuk tentera ataupun korang-korang yang dah berada di dalam tentera, aku nasihatkan, aku strongly suggest, jangan ikut apa yang aku dah lalu, pengalaman aku semasa dekat dalam tentera. Benda-benda yang aku menyesal ni, korang jangan ikut. Please, jangan buat. Ada opportunity, ada peluang. Kalau benda tu korang kena buat betul-betul, korang kena menonjol, better buatlah. Manage korang punya kewangan betul-betul. Jangan sibuk duk buat hutang, duk beli barang ni pun semua nak loan. End up kau punya gaji setiap bulan kosong. Gunakan peluang kemudahan yang korang dapat dekat dalam tentera sebaik-baiknya. InsyaAllah benefit tu bukan sahaja masa korang dekat dalam tentera, masa korang dah keluar daripada tentera nanti, InsyaAllah korang akan terus dapat dia punya manfaatnya. Aku harap video ni boleh bagi manfaat, boleh bagi pengajaran dekat korang. Jangan lupa untuk share video ni. Jangan lupa untuk komen, bagi pendapat korang. Mungkin korang juga yang dekat dalam tentera ataupun bekas tentera boleh ceritakan jugalah apa benda yang korang menyesal buat ke tak buat ke semasa korang berada dekat dalam perkhidmatan. Dan macam biasalah, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video melalui channel YouTube Rais Hamid Arish TV selepas ini. InsyaAllah teruskan komen, bagi cadangan dekat aku apa benda yang korang nak aku buat video. Korang pun tahu channel Rais Hamid ni macam-macam yang aku buat, so sekiranya ada sebarang cadangan, bolehlah tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam next video. Awalkan solat, rajin-rajin baca Quran, selalu kita berselawat, dan jangan lupa untuk mengamalkan sunnah-sunnah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.